Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapakah sebenarnya Duta Khas ke Timur Tengah? Rupa-rupanya bukan hanya timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang tidak ada semasa negara diserang taufan ra'i sehingga terjadi banjir besar. Naib Presiden Amanah Datuk Ahsanuddin Mohamad Yunus juga berada di luar negara. Sementara Tuan Ibrahim keluar negara atas urusan peribadi iaitu menunaikan umrah di Mekah. Ahsanuddin menghadiri sidang Organisation of Islamic Countries atau OIC atas kapasitinya sebagai ahli Parliamentary Friendship Group Parlimen Malaysia. Ketika ditanya wartawan berhubung kunjungannya ke Iran, Ahsanuddin menegaskan beliau berada di sana untuk membawa tugas penting buat negara. Saya teruskan pertemuan dengan timbalan Presiden Iran sebab saya bawa isu supaya Iran membeli minyak sawit lebih banyak daripada Malaysia. Ini kepentingan negara dan saya juga bawa isu untuk menurunkan cukai kerajaan Iran kepada minyak sawit negara daripada 40%. Saya usahakan kerajaan Iran kurangkan kepada 20%. 20% itu adalah sama dengan cukai minyak soya dan minyak matahari ini. Kunjungan ke Iran adalah untuk kepentingan negara, katanya seperti dipetik Astro Awani. Kata Ahsanuddin setelah mendengar kejadian berlaku di Malaysia, bila mahu membatalkan program bertemu timbalan Presiden Iran dan kembali ke tanah air. Namun hasratnya tidak dapat dilaksanakan kerana penerbangan Tehran ke Kuala Lumpur hanya sekali dalam seminggu. Menurutnya, jemputan daripada Parlimen Pakistan dan Iran kepadanya disebabkan beliau seorang yang aktif dalam dunia kemanusiaan dan kebajikan di peringkat antarabangsa. Sebaik sahaja kembali ke Malaysia, beliau terus ke Hulu Langat untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen kawasan tersebut yang juga dilanda banjir. Dalam Facebooknya, beliau dilihat membonceng motosikal, bukan menaiki Velfire atau kereta mewah bercermin gelap. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada kenderaan paling sesuai untuk kami bersama sukarelawan, rider untuk menghantar bantuan makanan dan keperluan asas untuk penduduk di Batu 19.5, jalan ke Sungai Lui Dusun Tua, Hulu Langat. Tulisnya dalam hantaran ringkas tersebut. Syabas YB Ustaz Ahsanuddin kerana berjaya dalam misi mewakili Malaysia membantu menjual minyak kelapa sawit. Sekejap, siapa sebenarnya Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah? Bukankah Duta Khas yang diberi keutamaan bertaraf menteri itu, iaitu Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang? Bukankah antara tujuan beliau dilantik sebagai Duta Khas ialah untuk mendapatkan pelaburan dari negara berkenaan? Mengapa pula Naib Presiden Amanah yang dilabel dengan pelbagai gelaran oleh individu berkenaan yang pergi berurus niaga dengan negara-negara tersebut? Untuk pengetahuan, walaun menurut beberapa rujukan di internet, Timur Tengah adalah istilah yang biasanya digunakan merujuk kepada wilayah yang terletak di antara benua Asia dan juga Afrika. Ia dianggap sebagai zon Transenium dan kadang-kadang disebut beberapa pertubuhan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai Asia Barat. Negara-negara di rantau ini berkongsi beberapa faktor termasuk kumpulan etnik, ciri geografi, kepercayaan agama dan sejarah politik. Terdapat 17 negara di Timur Tengah meliputi wilayah dari Afrika Utara di sebelah barat sehingga Pakistan di sebelah timur dan Caucasus dan atau Asia Tengah di sebelah utara. Ia termasuk Iran dan juga Turki. Nah, maknanya Ahsanuddin telah mewakili Malaysia ke Timur Tengah. PAS yang kini berada di dalam Kabinet Keluarga 69 patut rasa malu kerana pemimpin tertingginya mendapat gaji dan keistimewaan daripada dana rakyat tanpa melakukan sebarang pekerjaan berhubung dengan jawatan yang dipegangnya, makan gaji buta. Soalan tentang petunjuk prestasi utama KPI untuk Duta Khas sehingga hari ini masih belum terjawab. Sudah tentu dalam kerajaan berasaskan scheme of things dan ghanimah, maruah sudah lama dirobek dan nilai integriti diperdagangkan. Ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati dan menilai setiap tanggungjawab pemimpin. Berdasarkan firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya sebaik-baik orang hendak engkau ambil untuk bekerja ialah yang kuat berkemampuan dan amanah, yakni dipercayai. Surah Al-Qasas
ayat 36. Pemimpin yang bertanggungjawab tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain ataupun meminta gelaran doktor kehormat mahupun kemuliaan seperti Datuk Seri atau Tan Sri dan sebagainya untuk dimegahkan. Jika benar-benar mahu selamat di dunia dan akhirat, sewajarnya kita mencontohi kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah menjadikan kapasitinya sebagai seorang pemimpin untuk mengaut keuntungan bagi diri dan keluarga. Baginda sudah memberi ingatan menerusi sabdanya yang bermaksud tiada seorang pun pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin lantas tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk kebaikan mereka dan tidak jujur kepada mereka melainkan dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wallahu a'lam.